visi, realisasikan aspirasi dinamis berpolitik. UTHM gemilang akan dijuang melalui aplikasi sains dan teknologi. Yakini semangat jati diri, saingi globalisasi demi agama nusa bangsa mendukung wawasannya. Kita meneroka. Bagi program Minggu Haluan Siswa Ijazah Sarjana Muda Semester 2 sesi 2021-2022. Tahniah dan selamat datang diucapkan kepada anda kerana telah berjaya menjadi sebahagian daripada keluarga besar Universiti Terhebat Malaysia, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, UTHM. Jadi bersama saya, Jasmine Jaafar selaku moderator anda pada hari ini. Buat makluman para pelajar, berikutan kes pandemik COVID-19 yang masih lagi melanda di negara kita, diharapkan kepada para pelajar untuk terus berusaha sentiasa jaga diri, patuh SOP dan terus berwaspada dalam melawan rantaian COVID-19. Bak kata pepatah, yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang. Seterusnya, buat makluman para pelajar, slot kita pada hari ini dijalankan adalah untuk merungkai segala persoalan mengenai undi 18. Hal ini adalah kerana, seperti yang kita sedia maklum, di negara kita telah pun mula menggunakan sistem berkaitan had usia kelayakan pada 18 tahun. Jadi pada hari ini bersama kita adalah seorang panel istimewa iaitu Encik Amir Syafrizan bin Abdul Rahman selaku Ketua Program Akademi Pilihan Raya Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, dan untuk pengetahuan para pelajar, beliau telah pun berkhidmat dalam perkhidmatan awam selama 20 tahun dan telah berada di dalam SPR sejak tahun 2019, sejak tahun 2012 sehingga tahun 2019. Dan pada tahun 2021, beliau telah dipanggil semula untuk berkhidmat sehingga kini. Jadi diharapkan kepada para pelajar, sekiranya anda mempunyai sebarang soalan yang ingin diajukan, sila nyatakan soalan anda di ruangan komen. Maka tanpa melengahkan lagi masa, saya menjemput panel jemputan kita pada hari ini iaitu Encik Amir Syafrizan bagi menyampaikan perkongsian beliau. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih kepada Cik Moderator. Apa khabar keseluruhan mahasiswa baru UTHM sesi 2022-2023 dan selamat datang ke Minggu Haluan Siswa. Saya juga teruja pada hari ini untuk bersama-sama para mahasiswa sekalian untuk berkongsi bersama mengenai proses-proses pilihan raya bagi memastikan mahasiswa, terutamanya mahasiswa-mahasiswa UTHM pada hari ini untuk lebih celik dalam demokrasi dan celik dalam pilihan raya. Untuk itu, alhamdulillah dapat kita bersama-sama pada pagi ini untuk kita bersama-sama telusuri proses-proses pilihan raya yang berlaku di Malaysia. Jadi pertama-tamanya, sebelum kita embark kepada journey kita bagaimana pilihan raya dijalankan di Malaysia, kita tengok dulu kepada sistem pemerintahan di Malaysia.
Sistem pemerintahan di Malaysia ini kalau kita tengok dia menjunjung prinsip demokrasi. Apa dia demokrasi itu adik-adik? Demokrasi ini berasal daripada perkataan Latin yang bermaksud demos kratos, iaitu rakyat yang memerintah. Apa benda kenapa rakyat pula perintah, kami tak perintah apa-apa pun? Itu maksudnya kuasa memilih pemimpin itu di tangan rakyat. Ya, jadi kuasa memilih pemimpin di tangan rakyat ni bagaimana caranya? Adalah melalui platform pilihan raya. Okey? Inilah demokrasi di Malaysia, iaitu demokrasi berparlimen. Kita ada perundangan, badan perundangan yang terpecah kepada Dewan Rakyat dan Dewan Negara, dan seterusnya raja berperlembagaan, di mana kita tidak menggunakan kuasa monarki, kuasa mutlak oleh raja, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara, yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan, kuasa-kuasa yang ada pada baginda, dan Perdana Menteri sebagai ketua kerajaan. Perdana Menteri ini pula macam mana pemilihan? Perdana Menteri ini yang mendapat kepercayaan majoriti dalam Dewan Rakyat untuk dipilih menjadi Perdana Menteri. Baik. Ini dia struktur bagaimana struktur dalam pemerintahan negara mahupun di negeri. Kita tengok yang paling atas sekali Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Ada 3 badan yang dipecahkan, iaitu Badan Perundangan, Badan Kehakiman dan Badan Eksekutif. Di mana Badan Eksekutif itu diketuai oleh Perdana Menteri, Badan Kehakiman ialah Ketua Hakim Negara, dan seterusnya Badan Perundangan dipecahkan kepada 2, iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Masing-masing diketuai oleh Yang di-Pertua. Bagi struktur negeri diketuai oleh Sultan, Raja yang di-Pertuan Besar, dan kemudian ada Badan Perundangan iaitu Dewan Undangan Negeri, dan eksekutif iaitu diketuai oleh Menteri Besar atau Ketua Menteri. Baru-baru ini yang adik-adik sedia maklum, di Johor ini kita telah adakan pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri. Di Johor dia tak panggil Dewan Undangan Negeri, dia panggil Dewan Negeri. Yang ke-15 baru sudah 12 Mac 2022. Di mana kita lihat SPR berada dalam perlembagaan persekutuan. Kita tengok adik-adik, dia tidak di bawah mana-mana badan. Dalam perlembagaan persekutuan, SPR ini ditubuhkan dengan bahagiannya sendiri. Ada bahagian sendiri dalam perlembagaan persekutuan itu untuk Suruhanjaya Pilihan Raya menjalankan fungsinya tanpa ada pengaruh daripada 3 badan yang di atas. Baik, kita teruskan dengan SPR dan pilihan raya. Baik, kita lihat sejarah-sejarah pilihan raya yang berada di Malaysia. Sebenarnya ia telah bermula sejak awal kurun ke-19. Semasa zaman-zaman pemerintahan zaman penjajahan. Namun kita cascading down ke arah yang lebih moden, iaitu pada 1951 telah mula pilihan raya di peringkat PBT. Pihak berkuasa tempatan. Kita lihat dalam kita punya slide. November 1951 itu telah ada pilihan raya Majlis Bandaran Melaka. Kemudian Majlis Bandaran Pulau Pinang, negeri-negeri selat telah mula buat pilihan raya. Dan seterusnya Februari 1952 ke arah Majlis Bandaran Kuala Lumpur, dan perintis ke arah kemerdekaan itu pada tahun 1955 kita telah ada pilihan raya Majlis Mesyuarat Perundangan Persekutuan. Yang ini dah mula ke arah satu negara yang kita akan tubuhkan yang akan merdeka ke arah pemerintahan sendiri. Di mana ketika itu pada pra-merdeka, Parti Perikatan telah memenangi kursi sebanyak 51 daripada 52 kursi dipertandingkan. Setelah mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, maka pilihan raya umum pertama Persekutuan Tanah Melayu telah diadakan pada 19 Ogos 1959. Baik. Bila SPR ini ditubuhkan? Jadi tak lama selepas merdeka pada 4 September 1957, ketika itu Suruhanjaya Pilihan Raya telah ditubuhkan dengan keanggotaan hanya 3 orang ketika itu, pengerusi, timbalan pengerusi dan ahli. Jadi buat masa ini, apa yang saya telah sebutkan tadi, penubuhan SPR itu termaktub dalam Supreme Law kita yang ada di Malaysia, iaitu Perlembagaan Persekutuan, daripada perkara 113 hingga ke perkara 120.
Jadi adik-adik, saya mohon sebagai seorang warga negara Malaysia, fahami, familiarize yourself dengan perlembagaan persekutuan. Tak kisahlah bahagian apa pun, janji kita familiar dengan supreme law yang ada dalam negara kita. Siapa dia Suruhanjaya Pilihan Raya? Suruhanjaya Pilihan Raya ini seperti mana yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 114. Mereka ini dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Kita tengok tidak ada pun satu pengaruh daripada badan-badan yang telah saya sebutkan tadi. Dia direct dengan Majlis Raja-Raja dan dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dengan komposisi terkini 1 orang pengurusi, 1 orang timbalan pengurusi dan 5 orang ahli. Yang kedua, pada hemat Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong mendapat kepercayaan rakyat. Dan pelantikan mereka ini terhenti apabila mencapai umur 66 tahun. Sama macam pelantikan hakim. Baik, mohon untuk ni. Okey. Kita lihat siapa dia Suruhanjaya Pilihan Raya. Kita yang terkini, komposisi apa keahlian terkini. Boleh saya technical bantu saya? Slide ni ada masalah. Okey, baik. Maaf para mahasiswa sekalian, kita ada masalah teknikal sebentar tadi. Seperti mana kita sambung semula tadi, yang keahlian anggota-anggota SPR ini ada komposisi terkini. Kalau adik-adik lihat, kenapa tak ada muka saya? Ya, ya tak ada muka saya itu, saya ni bukanlah ahli Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Saya ini seorang urustia yang berkhidmat untuk Suruhanjaya Pilihan Raya. Ya. Jadi maknanya urustia ni seorang penjawat awam yang berkhidmat sebagai urustia SPR untuk melaksanakan dasar dan polisi yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Baik. Fungsi SPR. Kita mula ke arah yang lebih fokus. Fungsi SPR apabila yang kita lihat pada Perlembagaan Persekutuan Perkara 113, SPR ni ada 3 fungsi saja. Namun 3 fungsi inilah yang membentuk kepimpinan negara, membentuk hala tuju negara supaya negara sentiasa mengamalkan prinsip demokrasi yang bersih dan matang. First kali menguruskan kajian persempadanan. Jadi persempadanan bahagian-bahagian pilihan raya ini SPR yang akan membuat kajian semula. Seterusnya menguruskan pendaftaran. Pendaftaran siapa? Pendaftaran pemilih yang layak untuk menjadi pengundi dan pertukaran alamat pengundi. Yang untuk makluman anak-anak adik-adik semua, pendaftaran pemilih pada ketika ini telah dilaksanakan secara automatik berkuat kuasa 15 Disember 2021. Dan seterusnya menjalankan pilihan raya iaitu pilihan raya umum dan pilihan raya kecil. Nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana pilihan raya itu dijalankan. Jadi kajian semula persempadanan. Jadi bagaimana daerah DUN parlimen yang ada ketika ini kita bahagikan? Adakah ikut sempadan-sempadan pentadbiran? Contoh daerah Batu Pahat itu satu parlimen. Tidak ya adik-adik, untuk bahagian-bahagian pilihan raya ini kalau kita lihat dari segi pembentukan asasnya adalah lokaliti. Yang paling kecil, unit pendaftaran yang paling kecil lokaliti. Maksud lokaliti ini seperti taman perumahan, kampung, dan kemudian beberapa lokaliti itu digabungkan menjadi daerah mengundi. Dalam daerah mengundi inilah kita tetapkan pusat-pusat mengundi. Dan seterusnya apabila daerah-daerah mengundi ini digabungkan maka membentuklah Dewan Undangan Negeri. Yang ini yang kita panggil pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri yang baru-baru ini. Dan seterusnya gabungan beberapa DUN akan membentuk bahagian pilihan raya parlimen. Okey. Prinsip yang dibuat untuk menjalankan kajian semula persempadanan bahagian pilihan raya, kami membuat kajian semula itu berdasarkan tempoh.
tempoh yang mana ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan kita tidak kurang daripada 8 tahun daripada kajian sebelumnya. Itu satu syarat. Yang kedua, sekiranya ada perubahan kerusi dalam Dewan Rakyat ataupun Dewan Undangan Negeri, maka kajian semula itu perlu dilaksanakan. Dalam melaksanakan kajian semula ini, laporannya perlu siap dalam tempoh 2 tahun. Dalam kami membuat kajian semula persempadanan, prinsip yang kami pegang adalah sebagai kemudahan kepada pengundi. Tapi tidak melangkaui sempadan negeri. Maknanya tak adalah sempadan itu, contoh di negeri Johor masuk sampai negeri Melaka, tidak. Dan kemudian mengambil kira kemudahan pentadbiran. Kemudahan fasiliti kepada pengundi untuk keluar mengundi dan mendaftar sebagai pemilih. Jumlah pemilih yang seimbang kecuali mengambil kira kesukaran dihadapi. Makanya ada weightage yang kami analyse supaya tidak menyukarkan pengundi untuk keluar mengundi dan mengekalkan perhubungan masyarakat dan pentadbiran tempatan. Baik, itu untuk kajian semula persempadanan. Fungsi seterusnya pendaftaran pemilih secara automatik. Okey. Jadi adik-adik semua, saya maklum bahawa anda semua telah didaftarkan secara automatik sekiranya anda berumur 18 tahun dan ke atas. Dan saya mohon, sebelum saya nak pergi lebih lanjut, adik-adik semua, kalau nak semak status anda sebagai pemilih, bolehlah anda semak melalui beberapa platform. Salah satunya anda downloadlah aplikasi MySPR Semak. Banyak info yang boleh anda dapat dalam aplikasi berkenaan. Portal SPR untuk sistem semakan daftar pemilih dan portal MySPR Semak. Jadi lepas ni adik-adik semua download dalam telefon pintar anda MySPR Semak. Semaklah status anda sekiranya anda telah cukup umur 18 tahun. Okey, tapi ada beberapa syarat yang akan saya terangkan kemudian. Bagaimana tiba-tiba nama anda tidak ada dalam daftar pemilih. Okey. First kali kita tengok kelayakan pemilih itu mestilah dia warga negara Malaysia. Berumur 18 tahun dan ke atas dan bermastautin dalam bahagian pilihan raya. Maksud bermastautin ini alamat IC anda mesti dalam Malaysia. Jadi anda bila dalam Malaysia, anda punya bahagian pilihan raya mesti ada termaktub dalam daftar pemilih. Dan tidak hilang kelayakan sebagai pemilih. Apa hilang kelayakan? Kita tengok di slide, pada tarikh kelayakan dia ditahan sebagai orang tidak sempurna akal. Kemudian pada tarikh kelayakan dia sedang menjalani hukuman pemenjaraan, di mana sebelum tarikh kelayakannya itu dia disabitkan kesalahan dan dihukum mati atau penjara melebihi 12 bulan. Ya, ini dalam Perlembagaan Persekutuan telah termaktub bagaimana seorang warga negara itu hilang kelayakan sebagai pemilih. Okey, tadi pendaftaran pemilih secara automatik, kita lihat pada slide ini cycle dia. Sekiranya adik-adik genap umur 18 tahun, contoh pada bulan Mac, jadi tempoh pendaftaran automatik itu akan berlaku sepanjang Mac. Tapi adik-adik tak boleh lihat lagi status anda kerana dalam undang-undang, dalam peraturan, SPR akan membuat pemerakuan dan pewartaan daftar pemilih tambahan. DPT ini akan dikeluarkan setiap bulan dan boleh disemak oleh adik-adik atau pemilih pada 16 hari bulan berikutnya. Okey, 16 hari bulan berikutnya anda boleh semak kerana telah diwartakan daftar pemilih tambahan berkenaan. Dan kemudian sekiranya adik-adik tidak nampak nama anda ataupun anda telah ditetapkan satu bahagian pilihan raya, satu kawasan pendaftaran yang salah, maka tuntutan terhadap DPT berkenaan boleh dibuat oleh adik-adik dalam tempoh seperti mana yang ditetapkan pada 16 hari bulan yang anda semak sehingga 15 hari bulan yang berikutnya. Jadi ada ruang. Anda rasa anda dah cukup 18 tahun dan anda semak
pada 16 hari bulan berikutnya tetapi nama tidak ada dan ada ruang untuk anda membuat tuntutan. Ya. Anda buat tuntutan itu, anda boleh semak dalam portal SPR borang apa yang perlu anda isi untuk anda membuat tuntutan terhadap pendaftar di negeri anda mendaftar. Okey. Salah satu lagi dalam urusan pendaftaran pemilih yang mana kita buat secara manual sehingga kini adalah apabila anda hendak mengubah alamat mengundi. Okey. Sekiranya anda mula-mula mengundi di Johor dan kemudian anda bermastautin di Negeri Sembilan ataupun negeri-negeri lain, maka anda perlu ubah dulu IC, alamat ID IC anda dan kemudian boleh menuju ke platform-platform seperti pejabat-pejabat SPR negeri, program-program outreach yang ada caravan, itu caravan orient SPR tu boleh buat perubahan alamat mengundi, penolong pendaftar pemilih dan kemudian pejabat-pejabat tanah daerah terpilih dan pejabat pos serta ibu pejabat SPR di Putrajaya Presin 2. Okey, perubahan alamat mengundi ini masih dilaksanakan secara manual. Baik. Ini gambar-gambar suasana pilihan raya. Seperti mana yang kita lihat dalam social media, media arus perdana. Tengok, bila time pilihan raya je sesak, orang keluar mengundi, menunggu giliran untuk masuk ke dalam saluran untuk keluar mengundi. Baik sama ada anggota beruniform ataupun orang awam. Jadi adik-adik lihat ada satu karung coklat di bawah di mana tentera memasukkan sampul kertas undi. Sampul itu adalah sampul kertas undi pos yang mengandungi kertas undi pos yang khusus untuk anggota beruniform seperti tentera dan polis Diraja Malaysia. Manakala gambar yang di sudut kanan paling bawah itu adalah keadaan di saluran, di mana saluran itu adalah tempat mengundi. Baik. Dua jenis pilihan raya yang diadakan di negara kita adalah pilihan raya umum Dewan Rakyat ataupun pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri. Ia berlaku, pilihan raya umum ni berlaku akibat pembubaran Dewan. Jadi terminologi yang anda lihat dalam media-media perdana, pilihan raya negeri itu tidak timbul terminologi berkenaan. Dia sebenarnya adalah pilihan raya umum. Dalam tempoh 5 tahun satu penggal ataupun lebih awal daripada itu. Dan kemudian pilihan raya kecil mengisi kekosongan luar jangka. Sekiranya sesuatu kerusi dalam Dewan akibat kematian atau peletakan jawatan atau hilang kelayakan atau pembatalan keputusan pilihan raya oleh Mahkamah Pilihan Raya, maka kerusi berkenaan yang telah kosong secara luar jangka akan mengakibatkan pilihan raya kecil. Diadakan dalam tempoh 60 hari selepas tarikh pembubaran ataupun 60 hari selepas SPR mendapat notifikasi daripada Dewan mengenai kekosongan kerusi yang saya sebutkan tadi untuk diadakan pilihan raya kecil. Okey. Beginilah perjalanan urusan pilihan raya. Yang anda lihat pada hari mengundi memang penuh dalam media-media, kita tengok pada hari pilihan raya. Tapi sebelum menjangkau pada hari pilihan raya itu hari mengundi, ada banyak lagi proses yang SPR buat. Bermula dengan pembubaran itu, SPR akan mengeluarkan RIT. WRIT. RIT. RIT ini adalah untuk memberikan kuasa kepada pegawai pengurus. Siapa dia pegawai pengurus? Pegawai pengurus ini dilantik oleh SPR untuk melaksanakan pilihan raya di bahagian pilihan raya berkenaan. Biasanya pegawai pengurus ini adalah seorang penjawat awam di kawasan berkenaan yang tahu mengenai lokaliti ataupun keadaan tempatan di sana. Seperti pegawai daerah yang dipertua Majlis PBT. Dan kemudian apabila telah mendapat surat kuasa ini, maka pegawai pengurus akan melaksanakan urusan pilihan raya. Daripada pengeluaran notis, penamaan calon,
dan seterusnya, undi awal, undi pos sehinggalah ke hari mengundi. Adik-adik boleh refer pada slide. Apa dia undi awal, apa dia undi pos, apa dia undi biasa. Jadi tiga-tiga ini adalah berbeza kepada sasaran berbeza, dan satu orang rakyat Malaysia hanya layak untuk diberikan satu kertas undi sahaja. Tidak boleh lebih. Kalau dia pengundi pos, dia tak akan boleh undi awal, dia tak akan boleh pergi mengundi biasa. Itu satu contoh. Kalau dia mengundi biasa, dia tak akan boleh mengundi secara pos maupun mengundi awal. Jadi adik-adik boleh refer dalam peraturan-peraturan ataupun dalam slide ini. Saya akan teruskan lagi. Okey. Lihat pada mesej video tadi. Mesej video tadi bagaimana pentingnya undi kita sebagai rakyat Malaysia. Undi kita sebagai satu tanggungjawab kita sebagai seorang warga negara. Jadi kita lihat dalam keadaan di negara kita ini bagaimana semangat nasionalisme yang ada. Kita boleh lihat pada peratusan keluar mengundi. Kita telah beri peluang. Negara ini adalah negara demokrasi. Kita memberi peluang kepada rakyat jelata untuk keluar mengundi. Meskipun alasan pandemik COVID-19 itu sentiasa berada di sanubari kita. Tapi sekiranya tuan-tuan, puan-puan, adik-adik semua kita lihat bagaimana ketatnya SOP semasa pilihan raya itu memberikan peluang kepada warga negara untuk keluar mengundi dan membuang undi. Jadi itu pun apa yang kita lihat, boleh saya katakan peratusan ataupun semangat itu untuk keluar mengundi itu masih lagi dalam keadaan sederhana di negara ini, dan saya mohon adik-adik yang mendengar taklimat saya pada hari ini supaya lebih aware,
Ya. Kalau misal katalah halah setakat satu undi. Dengan satu undi itulah nanti dalam ceramah saya kita tengok satu kerajaan negeri yang hanya ada majoriti beberapa undi. Okey, sistem pilihan raya di Malaysia ini ialah satu first past the post, FPTP, iaitu di bawah plurality voting, di mana whoever calon yang mendapat undi terbanyak meskipun tidak hit majority, dia adalah pemenang. Dan kemudian single member territorial representative. Okay. Satu bahagian pilihan raya hanya ada satu wakil. Bukan multi representative. Dan nombor 3 adalah sistem pelbagai parti, multi-party electoral system. Jadi kita lihatlah dalam Johor ni aja masa pilihan raya umum yang baru sudah, banyak parti-parti politik yang bertanding. Ia menunjukkan, menandakan berapa suburnya demokrasi di negara ini yang memberi peluang kepada pelbagai parti. Meskipun mungkin daripada strategi politik itu lain, itu kami tak sentuh. Tapi dari segi prinsip demokrasi itu, kita boleh untuk adakan pelbagai parti untuk bertanding dalam sesuatu pilihan raya. Okey, ini saya sebut tadi, satu undi itu dikira pemenang. Okey, walaupun satu. Kalau kita lihat 3 penjuru lah ya, A, B lawan C, sekiranya 301 adalah A, 300 adalah B, 300 adalah C, cumulatively B dan C ini 600 orang tidak menyokong A, tetapi tidak pada sistem di negara kita first past the post. Biasanya British colony ataupun negara-negara yang di bawah pemerintahan British dulu menggunakan FPTP. Maka FPTP ini apabila sesuatu calon itu mendapat undi terbanyak, maka dialah yang dipilih sebagai pemenang. Ini berlaku untuk pilihan raya di DUN 35 Kemuning, Kelantan. Yang orang kata kerajaan 2 undi pada tahun 2004. Kita lihat bilangan undi itu hanya 2 undi sahaja. Maka parti PAS dapat membentuk kerajaan, yang itu jadi istilah kerajaan 2 undi. Bagaimana pentingnya satu undi berkenaan untuk membentuk satu-satu kerajaan. Ini adalah taburan terkini untuk kerusi-kerusi yang ada di Parlimen, sebanyak 222 Parlimen. Maka majoriti mudah untuk sesuatu kerusi Parlimen adalah 112. Dan 600 Dewan Undangan Negeri seluruh negara. Kelayakan menjadi calon perkara 47 Perlembagaan Persatuan, kita lihat calon juga telah diturunkan had umurnya kepada 18 tahun. Ya. Bila ada 18 tahun ini, diversity yang ada dalam negara kita akan bertambah. Dengan calon-calon yang mungkin pada umur anak-anak sekalian ataupun adik-adik sekalian, yang akan mewakili hak anda di negara ini. Dan seterusnya, calon itu perlulah seorang warga negara Malaysia, bermastautin di dalam Malaysia, dan tidak hilang kelayakan. Kita boleh baca dalam slide apa dia yang menyebabkan hilang kelayakan kepada seseorang calon. Untuk bertanding dalam pilihan raya Parlimen, dia perlu bermastautin di dalam Malaysia. Mana IC dia di Malaysia. Maknanya kalau misal kata dia bertanding di Dewan Undangan Negeri, maka IC-nya perlu beralamat di dalam negeri di mana dia nak bertanding. Okey adik-adik. Jadi ini adalah salah satu dasar undi 18, bukan setakat pengundi itu berumur 18, tapi calon juga berumur 18. Okey. Sehingga kini kita ada 61 parti politik yang berdaftar. Kita lihat muda itu adalah parti politik yang baru. Ada juga telah didaftarkan dan telah bertanding dalam pilihan raya umum baru-baru ini di Dewan Negeri Johor. Okey, ini ada 30 simbol yang boleh digunakan oleh calon-calon yang tidak bertanding menggunakan logo parti. Maka dipanggil calon bebas. Calon bebas ada 30 simbol. Ada juga soalan kepada saya, kenapa simbol-simbol ini?
Kenapa color hitam putih? Kenapa kami pilih simbol-simbol ini? Kenapa simbol-simbol ini tidak ada kaitan langsung dengan simbol-simbol parti politik yang berdaftar tadi? Kalau kita lihat burung, tak ada pun simbol burung. Kerana simbol burung itu banyak digunakan oleh parti-parti politik yang berdaftar di Sarawak. Itu burung kenyalang. Jadi color pun dalam parti politik dia ada color-color yang color rasmi mereka. Maka kita pilih color standard iaitu color hitam. Okey, seterusnya bagaimana kita mengundi. Okey, ini paling penting ya adik-adik, supaya adik-adik tahu bagaimana ketulusan SPR dalam melaksanakan pilihan raya. Di dalam saluran-saluran, di dalam tempat mengundi, bagaimana adik-adik akan tengok cara pengundi mengundi. Bagaimana faktor keselamatan yang telah kami di SPR buat supaya pengundi-pengundi ataupun mana-mana orang yang melihat kepada pengundian itu telus dan bersih. Okay. Prinsip dalam atur saluran, dalam atur tempat mengundi adalah seperti di dalam slide. Di mana ketua tempat mengundi itu akan menjadi ketua dalam saluran, dibantu oleh 4 kerani pengundian yang berbeza portfolio dia. Dan kemudian ada petak undi di mana pengundi akan memangkah undi. Petak undi ini ada penghadang untuk menunjukkan kerahsiaan pengundian dan seterusnya pengundi akan memasukkan dalam peti undi di tengah-tengah saluran. Dalam proses pilihan raya ini akan dipantau dan diperhatikan oleh ejen tempat mengundi. Ejen tempat mengundi ini bukan lantikan SPR. Ejen tempat mengundi ini adalah lantikan oleh calon yang bertanding dalam bahagian pilihan raya berkenaan. Baik, ini adalah petugas-petugas yang dilantik oleh SPR diketuai oleh ketua tempat mengundi dan 4 kerani pengundian. Dan atas faktor keselamatan maka dibekalkan seorang polis pengiring untuk mengawal keselamatan di dalam saluran. Okey. Kita tengok kerani pengundian KP1 hingga KP4. Okey, kerani pengundian pertama. Ini untuk makluman adik-adik, baru-baru ini di Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor, para pelajar UTHM juga telah dilantik sebagai petugas SPR. Ini memberi peluang kepada pelajar-pelajar untuk sama-sama kita menghayati proses pilihan raya dalam saluran, bertugas sebagai seorang petugas SPR. Ada yang jadi kerani pengundian pertama dan seterusnya kerani-kerani pengundian lain. Okey, kerani pengundian pertama, apa yang ada pada dirinya? Kerani pengundian pertama ini ada peralatan-peralatan dalam slide. Terpenting adalah buku daftar pemilih pilihan raya. Okey. Daftar pemilih pilihan raya ini adalah satu buku yang mengandungi nama-nama pengundi dalam saluran berkenaan. Okey. Jadi setiap muka surat itu ada 25 nama pengundi dan di situlah apabila pengundi masuk ke dalam saluran, KP1 inilah akan menyemak melalui IC yang diberikan kepada pengundi ada tak nama pengundi berkenaan dalam daftar pemilih yang dipegang oleh KP1. Kalau tak ada, dia bukan pengundi dalam saluran berkenaan. Okey, adik-adik kita tengok satu part kita ada daftar pemilih. Ini daripada KP1. Nombor 2. KP2, apa yang ada pada dirinya? Ini peralatan-peralatan yang ada pada diri dia. Yang terpenting di situ adalah dakwat pilihan raya. Okay. Dakwat pilihan raya ini digunakan untuk mencelup jari pengundi. Okey, tadi ada daftar pemilih. Kali ini ada dakwat pilihan raya. Maknanya pengundi yang ada nama dalam daftar pemilih tadi akan masuk kepada KP2, akan pergi kepada KP2 dan mencelupkan jarinya ke dalam dakwat, maka dia telah ditandakan sebagai pengundi dalam saluran berkenaan yang akan mendapat kertas undi. Dan kita tengok kerani pengundian ketiga, apa function dia? Kerani pengundian ketiga akan dibekalkan dengan peralatan-peralatan seperti buku kertas undi. Buku kertas undi ini adalah seperti mana yang adik-adik lihat. Dalam satu buku itu ada 50 helaian bercetak kertas undi yang ada nombor siri berturutan. Maknanya nombor siri berturutan itu yang ada pada kertas undi tidak sama dengan nombor siri dalam daftar pemilih. Supaya tidak dapat dikesan pun kertas undi ini siapa yang jadi pengundi.
Malah keunikan yang telah dibuat oleh SPR, cap kertas undi berkenaan yang akan dicop dalam buku kertas undi juga berbeza nombor sirinya dengan tempat-tempat mengundi yang lain. Okey, kerani pengundian keempat, KP4, apa function dia? Dia ada dua item ini sahaja. Namun peranan dia yang paling besar adalah memastikan pengundi memasukkan kertas undi dalam peti undi. Okey? Sebab kadang-kadang pengundi apabila dah dapat kertas undi, mereka bawa keluar. Ya, jadi tak dapat masukkan dalam peti undi. So KP4 inilah portfolio dia untuk memastikan pengundi memasukkan kertas undi dalam peti undi yang betul. Bila saya sebut peti undi yang betul, contohnya seperti pilihan raya umum, ada pilihan raya umum bahagian parlimen dan pilihan raya umum untuk Dewan Undangan Negeri. Baik, ini video mungkin. Okey, kita lihat Okey, 7.30 pagi, ejen tempat mengundi tiba di tempat mengundi. Ejen bukan lantikan SPR, tetapi ejen lantikan calon. Dan kemudian 7.45 pagi, kita ada pemeteraian peti undi. Yang ni adik-adik dapat tengok dapat lihat di skrin. Dapat. Okey. Kita lihat ada pemeteraian. Ini salah satu kemahiran yang ada pada petugas SPR untuk memeterai peti undi. Supaya peti undi dalam keadaan selamat dan tidak dicerobohi dengan mana-mana anasir yang tidak diingini. Okey. Kita tengok kita ada mouse tail, kita ada benang, kita ada perekat keselamatan yang warna kuning tadi. Kita kunci kemas setiap bahagian peti undi dan ditandatangani oleh ketua tempat mengundi. Baik. Itu ejen yang pakai yang lelaki tu. Okey, pukul 8 maka bermulalah proses pengundian. Okey, ini kita ambil standard time lah. Biasanya kalau Sabah Sarawak kita start 7.30. Okey. Pengundi akan bagi IC, maka petugas akan menyemak dalam daftar pemilih. Sama ada namanya ada ke tidak dalam daftar pemilih. Ada So kita lihat muka untuk buat pengecaman wajah dan kemudian kita akan membuat pengesanan pada jarinya sama ada tandaan dakwat atau tidak. Bukan tandaan inai tandaan dakwat pilihan raya. Okey, kita dengar tak dalam skrin bagaimana kerani pengundian pertama meneriakkan nama pengundi. Sepatutnya ada teriakan supaya ejen pun akan dengar siapa pengundi yang datang. Maka di sinilah jari telunjuk kiri pengundi dicelupkan dengan dakwat pilihan raya. Maka dia boleh menerima kertas undi yang dikeluarkan oleh kerani pengundian ketiga. Kerani pengundian ketiga itu tengah cop kertas undi dan kemudian melipat kertas undi sebelum diserahkan kepada pengundi. Baik. Okey. Maka pengundi akan pergi ke petak undi. Nampak petak undi itu adalah petak undi yang berhadang, yang ada hadangan supaya pengundian itu rahsia. Dan seterusnya akan memasukkan dalam peti undi. Inilah standard flow untuk pengundian. Tepat jam 5.30 petang, maka pengundian ditutup. Tempat pengundian akan ditutup dan kita meterai mulut peti undi. Dah tak adalah kertas undi yang masuk kalau dah meterai mulut. Kita lihat meterai seperti pemeteraian yang pertama tadi. Kita seal mulut dia dengan perekat keselamatan, dengan tali pita putih dan kemudian kita tarik mouse tail secara kemas. Dan ada satu lagi stiker panjang untuk menutup mulut peti undi. Tengok pelbagai ciri keselamatan telah pun dibuat supaya tidak ada kertas undi yang dimasukkan lagi selepas itu. Maka KTM akan tanda tangan dan ejen akan tanda tangan. Kemudian adalah borang-borang yang perlu diisi. Borang 13 ini maksudnya borang yang penyata kertas undi. Berapa kertas undi dah dikeluarkan dan berapa yang sepatutnya ada dalam peti undi. Okey, nampak 208. Inilah cara kaedah SPR menentukan kertas undi yang sepatutnya ada berapa dalam peti undi. Kemudian kita ke arah pengiraan. Pengiraan dia begini adik-adik. Ada dulang, beberapa dulang, dulang undi calon, dulang undi belum dikira.
dulang undi ragu dan dulang undi ditolak. Jadi kita buka satu bahagian dan kita tuangkan peti undi untuk memasukkan kertas undi dalam dulang undi belum dikira. Dia belum kira lagi lah ya. So kita kira dulu. Bukan tengok keputusan dulu, kita kira berapa banyak yang ada dalam peti undi tadi. Ada tak sama dengan borang 13 tadi yang kita sasarkan berapa peti undi sepatutnya ada dalam peti undi. Jadi dia dah kira, dia dah buat kiraan. Maka akan dapat jumlah lah berapa kertas undi yang dalam peti undi. Okey, ini ada satu borang lagi lah yang kita akan isi. Kita kira secara actual. Dan kita target tadi sama atau tidak. Okey, nampak ya? Okey. Dah dapat pengiraan secara actual. Borang pun telah diisi. Dan kemudian kita akan bandingkan. Sama ada sama atau tidak. Kalau sama ataupun kalaupun kurang kiraan actual tadi, maka diteruskan dengan pengiraan. Nampak? Dia paparkan keputusan dan dia teriakkan calon mana. Tu calon teko. Tu calon cawan. Macam itulah kita kira dalam pengiraan undi. Sampailah kertas undi itu habis. Bagaimana pula dengan dulang undi ragu? Ini yang bermaksud apabila kertas undi itu dipaparkan, maka keputusan masih lagi tidak dapat diperolehi. Contoh, dia tidak membuat pangkah tapi membuat bulat ke, dia buat tanda love ke, dia buat perkataan ke, kita akan masukkan dalam dulang undi ragu terlebih dahulu. Okey? Supaya proses pengiraan itu berjalan lancar, maka ketika ini, ketua tempat mengundi akan memutuskan undi-undi yang ragu tadi. Jangan terus buat conclusion atau keputusan, undi ragu perlu diputuskan terlebih dahulu. Setiap ketua tempat mengundi akan dibekalkan dengan buku panduan untuk memutuskan sama ada undi ragu tadi perlu ditolak ataupun perlu diterima. Kalau ditolak, masuk dalam dulang undi ditolak. Kalau diterima, masukkan dalam dulang undi calon-calon yang 3 tadi. Okey? Nampak? Begitulah proses dalam pengiraan undi. Pengiraan undi tadi di mana ketika inilah baru timbul undi ditolak. Dan kemudian dah habis memutuskan undi ragu, maka kita kiralah setiap dulang undi calon, berapa banyak calon-calon tersebut menerima undian. Jadi, di sinilah kita tahu pemenang di dalam saluran. Belum lagi pemenang di dalam bahagian pilihan raya, contoh bahagian pilihan raya DUN, belum lagi. Ini saluran. Baru kita tahu siapa menang dan kemudian KTM akan mengisi borang 14. Penyata pengundian selepas pengiraan undi. Baik, kita tengok tak ada lagi dah kertas undi, semua dah masuk dalam sampul. Lepas tu kita metrai. Seperti mana yang orang tohmah di luar sana SPR menambah kertas undi, tak ada semua kita dah metrai, kita dah seal habis. Kita akan hantar ke pusat penjumlahan rasmi undi. Yang ada hanyalah pada borang keputusan pengiraan yang dipegang oleh ketua tempat mengundi. Di situ saja borang berkenaan akan dirujuk dalam pusat penjumlahan untuk dijumlahkan. Okey, nampak dia dah metrai semua, mulut peti undi dah metrai, telinga peti undi pun dah metrai. So tiada lagi pencerobohan boleh berlaku ke atas peti undi tersebut. Kita masukkan dalam beg peti undi dan kemudian kita tutup dan kita metrai. Berapa banyak kali metrai dah ni? Okey, adik-adik jelas Kita tengok dekat situ pemeteraian yang berlaku adalah pemeteraian terhadap semua bahagian peti undi dan beg peti undi. Okey. So KTM tanda tangan, menjemput ejen juga untuk tanda tangan. Jadi di saluran inilah proses ketulusan yang telah SPR gariskan ataupun laksanakan. Supaya semua pihak dapat keputusan yang adil, yang bersih dan keputusan yang betul-betul muktamad dalam sesuatu saluran.
Jadi borang 14 seperti dalam tertera di hadapan skrin. Apa adik-adik boleh tengok ya. Inilah keputusan pengiraan di dalam saluran. Ya, belum lagi pemenang dalam DUN tu. Seperti mana yang saya sebut tadi, borang ini setelah diberikan sesalinan kepada ejen-ejen mengira undi yang memerhatikan proses pengundian, maka borang ini akan dibawa ke pusat penjumlahan. Di situlah nanti kita akan tahu siapa pemenang dalam bahagian pilihan raya berkenaan. Baik. Okey. Kita akan pergi kepada segmen yang terakhir. Di mana segmen yang terakhir ini adalah mengenai isu dan cabaran yang dihadapi oleh SPR sepanjang melaksanakan pilihan raya. Okey. First kali SPR lambat umum keputusan pilihan raya semasa PRU 14. Okey. Kenapa lambat? Yang di Johor baru-baru ni pun pukul 12.30 malam lebih. Jadi semua perlu ambil maklum sebagai seorang warga negara Malaysia, warga UTHM yang sekarang ini akan celik demokrasi dan celik pilihan raya. Kenapa SPR lambat umum? SPR adalah penerima terakhir keputusan-keputusan pengiraan dan penjumlahan. Dalam pusat mengundi tadi, kita baru tengok penyelesaian pengiraan. Setelah itu akan dibawa ke PPRU, Pusat Penjumlahan Rasmi Undi. Maka dalam pusat penjumlahan rasmi undi ini akan ditentukan bahagian pilihan raya itu siapa pemenangnya. Barulah kemudian keputusan itu disampaikan kepada SPR untuk SPR mengumumkan keputusan rasmi keseluruhan parti yang boleh bentuk kerajaan. Kerajaan negeri maupun kerajaan persekutuan. Di situ Jadi proses yang ada itu ada 3 peringkat. 2 daripadanya di kawasan, di lokasi di mana bahagian pilihan raya berkenaan dipertandingkan, dan kemudian barulah submission itu kepada SPR di bilik gerakan. Maka selepas mendapat keputusan semua bahagian pilihan raya, barulah SPR akan umum siapa dapat bentuk kerajaan. Jadi proses-proses itu seperti mana termaktub dalam peraturan-peraturan perlu dipatuhi. Tidak boleh potong line, cut line daripada pusat mengundi terus kepada bilik gerakan SPR. Dia tidak akan mendapat keputusan yang benar. Kedudukan kerusi parlimen setelah pilihan raya umum ke-14. Kita lihat ada 222 kerusi parlimen. Dalam taburan capaian kerusi oleh setiap parti, adik-adik boleh lihat siapa yang sebenarnya dapat bentuk kerajaan. Saya sebutkan tadi kalau 222, majoriti mudah adalah 112. Kalau kita lihat siapa yang dapat 112. Okey. Jadi tidak ada pun satu parti yang dapat majoriti mudah untuk membentuk kerajaan persekutuan. Jadi coalition beberapa parti yang bertanding itu barulah dapat membentuk kerajaan persekutuan. Okey, ini laporan keputusan PRU ke-13, 3.58 pagi. Okey, nampak kenapa lambat seperti mana yang saya sebutkan tadi. Kemudian ditambah pula dengan zaman pandemik COVID-19. Di mana pengundi-pengundi yang bergejala. Saya tak cakap positif COVID. Kerana apabila anda positif COVID atau kontak rapat, ketika itulah, sekarang tak ada kontak rapat, positif COVID maupun individu yang PUI atau PUS, maka mereka ini tidak dibenarkan untuk keluar pergi mengundi. Ada kawalan pergerakan ke atas mereka. Malah pengundi-pengundi yang bertaraf PUI dan PUS juga perlu mendapat kelulusan pegawai kesihatan daerah untuk bergerak keluar pergi mengundi. Tetapi bagi pengundi-pengundi yang mungkin ada gejala, simptom, dia bukan positif COVID tapi ada simptom, contoh demam, sesema, sakit tekak, maka SPR juga telah membelanjakan sebahagian peruntukan untuk menubuhkan satu tempat mengundi khas
yang diselia ataupun ditugaskan pegawai KKM, Kementerian Kesihatan. Jadi kita tengok ya, SOP yang dalam pilihan raya ini lebih ketat daripada SOP di mana kompleks-kompleks komersial. Okey. Pengundi-pengundi yang ada gejala, yang ada simptom, kita asingkan terus di awal-awal pusat mengundi ke satu tempat mengundi khas dinamakan kemah pengundi bergejala. Okey, timbul lagi isu dan cabaran mengenai pakaian semasa datang mengundi. Pakaian untuk hadir mengundi ini tidaklah ditetapkan oleh SPR. Nak pakai apa? Nak pakai pagoda ke? Nak pakai seluar Yankee ke? Nak pakai seluar pendek ke? Nak pakai slipper ke? Nak pakai apa pun boleh dibenarkan untuk hadir mengundi kecuali pakaian-pakaian yang mempunyai simbol-simbol parti yang bertanding. Yang itu tidak boleh. Ya? Seperti adik-adik dengar dalam social media, oh pakai kasut tak boleh, oh pakai slipper tak boleh, pakai seluar pendek tak boleh, pakai singlet aja tak boleh. Itu tak betul ya. Sebab pakaian semasa datang mengundi ini, ketetapan larangan itu hanyalah kepada simbol-simbol parti. Kenapa simbol-simbol parti bertanding tak boleh? Kerana kempen itu telah tamat pada hari sebelumnya jam 11.59 malam. Maka pada hari pengundian tiada lagi kempen yang boleh dilaksanakan. Okey, satu lagi nama pemilih yang telah meninggal dunia. Yang ini telah banyak kita dengar. Kenapa nama arwah ni masih ada lagi dalam daftar pemilih? Siapa yang mengundikan untuk dia? Kami di SPR tidak boleh simply untuk menggugurkan nama yang meninggal dunia. Kami pun tidak tahu. Melainkan waris si mati telah melaporkan kepada Jabatan Pendaftaran Negara mengenai kematian ahli keluarganya. Ya, jadi dengan itu baru JPN akan dapat menyalurkan maklumat kepada SPR untuk SPR membersihkan nama pengundi yang telah meninggal dunia dalam daftar pemilih. Okey, ingat SPR tak boleh simply untuk mengeluarkan nama orang yang mati sehingga disahkan oleh waris kepada Jabatan Pendaftaran Negara, dan Jabatan Pendaftaran Negara akan terus memaklumkan kepada SPR. Ya, begitulah caranya, dan kemudian ini adik-adik telah jelas kenapa nama masih ada. Begitulah proses dalam perundangan untuk membersihkan nama seorang pengundi yang meninggal dunia. Kemudian ketelusan dalam proses pengundian seperti mana yang adik-adik belajar tadi. Dalam setiap saluran ada ejen yang hadir, ejen tempat mengundi dan ejen mengira undi yang dilantik oleh calon, bukan dilantik oleh SPR. Ya, dia atas kepentingan calon itu sendiri, dia datang dan dia perhatikan. Malah dalam beberapa pilihan raya ada pemerhati yang dilantik, pemerhati tempatan maupun pemerhati antarabangsa untuk menyaksikan proses pengundian. Okey. Jadi ini adalah bukti ketelusan SPR bahawa ada pihak ketiga juga yang dapat memerhatikan proses pengundian. Namun seperti kita maklum, pengundian adalah rahsia, maka whoever yang masuk kepada saluran perlu mengangkat sumpah kerahsiaan. Mereka boleh bantah, mereka boleh argue, tetapi kerahsiaan dalam pusat pengundian perlu dipelihara. Ini pun satu lagi. Tomahan dilakukan ke atas SPR pengundi hantu. Ada terminologi pengundi hantu. Masa pilihan raya baru nampak. Masa pilihan raya, baru dia ni nampak, sebelum ni tak pernah nampak, dia ni mesti pengundi hantu. Itulah nak cakap trend biasalah rakyat bercakap, masyarakat bercakap. Sebenarnya apabila seseorang pengundi itu namanya dalam daftar pemilih, maka dia memang pengundi di tempat itu. Mungkin dia mendaftar, semasa dia mendaftar dia bermastautin di situ, lepas tu dia berpindah. Bila berpindah, dia tak tukar IC, tak tukar alamat tempat mengundi, maka dia akan kekal berada di tempat mengundi yang asal untuk mengundi. Jadi dekat situ orang pun mula confuse lah. Confuse kenapa dia ni ada, tak pernah nampak dia ni. Sebenarnya dia pengundi di kawasan berkenaan, cuma dia duduk di tempat lain.
Masa mula-mula mendaftar, dia mendaftar di bahagian pilihan raya tersebut. Maka dia pengundi yang sah. Mana-mana Tok Mahan sebelum ini ke atas SPR, atas pengundian tu, kita lihat tak ada satu pun petition pilihan raya yang membuktikan bahawa pengundi yang datang itu adalah pengundian tu. Okay. Blackout. Kalau kita tengok blackout ini, ini adalah satu tomahan semasa PRU 13 di mana semasa mengira ada blackout, maka tak nampak oleh ejen-ejen yang memerhatikan pengiraan, padahal tidak berlaku. Kalau kita lihat pun dalam gambar ini, satunya dia punya kemasukan macam mana media boleh masuk padahal kawasan larangan. Okay, alright. Kemudian penutupan pengundian itu tidak berlaku pada waktu malam. Saya sebut tadi kita dalam taklimat 5:30 petang dah tutup dah. Malah 5:30 petang di Sabah Sarawak juga masih cerah. Okay. Alright, ini adalah gambar tomahan yang mana dilemparkan ke atas SPR yang tidak benar. Jadi, adik-adik semua, itulah serba sedikit kupasan yang saya kongsikan bersama anda. Okey, genap 1 jam lebih padahal kita patut sampai pukul 9 je. Jadi, saya bukalah kalau misal kata, kita serah moderator dulu ke? Untuk soalan? Baik-baik. Okey, itu saja. Mungkin nanti kesimpulan boleh saya beri. Saya serah dulu kepada moderator. Dan kepada Encik Amir Syafrizan di atas perkongsian yang telah disampaikan sebentar tadi. Jadi walau bagaimanapun, diingatkan kepada para pelajar, sekiranya anda mempunyai sebarang soalan yang ingin diajukan, sila nyatakan soalan anda di ruangan komen. Jangan malu, jangan segan, kerana malu berkayuh perahu sesat, malu bertanya sesat jalan. Jadi baik, nampaknya kita mempunyai beberapa soalan daripada para pelajar. Dan soalan yang pertama adalah daripada pelajar yang bernama Syahrul Azmi dengan soalan yang berbunyi, apakah status semasa pelaksanaan undi 18 di Malaysia? Jadi kita berikan ruang kepada Encik Amir bagi memberikan jawapan. Okey, baik. Apakah status semasa pelaksanaan undi 18 di Malaysia? Terima kasih Cik Syahrul Azmi. Okey, pelaksanaan undi 18 di Malaysia ini baru sahaja berlaku semasa pilihan raya umum Dewan Negeri Johor ke-15. Kerana kuat kuasanya pada 15 Disember 2021. Jadi kita lihat status semasa pelaksanaan undi 18 ni masih lagi banyak usaha perlu setiap warga, setiap masyarakat, setiap lapisan maupun pihak kerajaan maupun pihak yang bukan kerajaan dan kemudian pihak universiti, pihak persatuan-persatuan untuk menyedarkan warga negara yang berumur 18 tahun dan ke atas, pengundi-pengundi anak muda ini untuk keluar mengundi. Kita tahu prestasi peratusan pengundian yang tidak memberangsangkan semasa pilihan raya umum Dewan Negeri Johor mungkin berfaktor, bukan setakat faktor pandemik, tapi faktor-faktor anak muda yang tak keluar mengundi. Jadi status semasa pelaksanaan undi 18 di Malaysia secara rasminya belum lagi dikeluarkan oleh SPR, namun kita boleh lihat secara umum bahawa peratusan pengundian yang agak rendah semasa pilihan raya umum baru-baru ini, terdapat banyak tanggungjawab setiap pihak untuk memastikan anak-anak muda ini sedar dan celik pilihan raya untuk melaksanakan tanggungjawab kita sebagai pengundi dalam membentuk masa depan negara. Terima kasih diucapkan kepada Encik Amir di atas penerangan tersebut. Maka kita teruskan dengan soalan yang kedua daripada pelajar yang bernama Amirah, iaitu apakah pengundi baru 18 tahun ini bakal mencorakkan dimensi atau mengubah landscape politik negara? Dipersilakan Encik Amir. Okay, baik dalam statistik yang baru dikeluarkan daftar pemilih induk, kita lihat apabila pendaftaran pemilih secara automatik itu berlaku, daripada 15 juta pengundi menjadi 21 juta orang pengundi.
Jadi ada penambahan sebanyak 6 juta outstanding voters dan new voters. Jadi dekat situ kita lihat satu populasi yang besar dalam statistik pengundi. Maka secara jelasnya dia melebihi pada 1/3 yang boleh bakal mencorakkan dimensi atau mengubah landscape politik negara. Because anak-anak muda perlu tahu anak-anak muda ni dia berbeza macam saya ni dah bukan belia dah. Pemikiran saya ni dah pemikiran traditionalist, ikut zaman saya. Saya pun kadang-kadang ikut anak-anak saya punya trending, cara dia macam mana. Namun biasalah orang dah tua pick up dia kurang sikit. Tapi anak-anak muda ini yang terdedah dengan teknologi, yang terdedah dengan pelbagai perkara di hujung jari, bakal mencorakkan satu diversity dalam dimensi atau landscape politik negara. Tapi terpenting pada SPR adalah sebelum nak mengubah landscape politik negara tu, diri sendiri perlu tahu tanggungjawab sebagai warga negara. Apa tanggungjawab sebagai warga negara? Warga negara yang bertanggungjawab adalah warga negara yang menunaikan haknya sebagai seorang pengundi. Terima kasih di atas jawapan tersebut. Maka kita bergerak kepada soalan yang ketiga, iaitu daripada pelajar yang bernama Rahmat. Apakah usaha yang akan dilakukan khususnya Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia bagi mendidik pengundi-pengundi yang baru ini? Dipersilakan Cik Rahmat. Usaha-usaha yang dilakukan sejak 2017, kita telah memberi fokus untuk pendidikan pengundi. Malah dalam era untuk menuju undi 18 ini, kalau kita lihat yang hari ini pun salah satu usaha atau ikhtiar Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia di bawah Akademi Pilihan Raya untuk memberi kesedaran kepada adik-adik, memberikan satu booster untuk adik-adik supaya adik-adik sedar bahawa dalam kita sebagai warga negara Malaysia ini adalah seorang warga negara yang perlu bersama-sama inklusif dalam membentuk masa depan negara. Bagaimana nak membentuk selain pada platform-platform untuk memberikan idea dan pandangan, tetapi adik-adik juga perlu melaksanakan pengundian. Sekiranya layak mengundi, maka keluarlah mengundi. Jadi usaha-usaha yang dilakukan oleh SPR selain pada ikhtiar-ikhtiar program pendidikan pengundi. Program pendidikan pengundi ini dia popular dalam persoalan-soalan parlimen. Jadi kami perlu committed untuk mengadakan pendidikan pengundi kepada mana-mana lapisan masyarakat, terutama khususnya kepada anak-anak muda. Sebab anak-anak muda ini anak-anak muda yang baru nak kenal dunia luar. Jadi bagaimana kami nak mendidik anda sebagai pengundi yang bertanggungjawab, pengundi yang berpengetahuan. Malah sebelum adik-adik menjadi pengundi, kami juga ada program-program di sekolah. Sekolah di mana untuk persediaan kepada seorang warga negara berumur 18 tahun menjadi pengundi yang berpengetahuan. Jadi usaha-usaha yang dilakukan bukan sekadar kepada ceramah-ceramah, bukan sekadar kepada pergi ke sekolah. Malah kami juga telah melantik beberapa duta khas, terutama di kampus-kampus universiti, untuk menjadi speaker pilihan raya. Kami tauliahkan sebagai speaker ataupun penceramah untuk sama-sama memberikan kesedaran kepada pengundi-pengundi di luar sana. Okey, baik, nampaknya kita bergerak kepada soalan yang terakhir daripada pelajar yang bernama Syahmi Zaki. Johor Bahru melaksanakan PRN. Jadi dalam tempoh 5 tahun ke hadapan, adakah pilihan raya tiada lagi? Jadi berikan jawapan Cik Amir. Okey. Johor Bahru, maknanya Johor lah ni. Johor telah melaksanakan PRN. Okey, seperti mana saya sebut tadi, dalam SPR tiada istilah PRN, tapi pilihan raya umum Dewan Negeri. Johor baru melaksanakan pilihan raya umum Dewan Negeri ke-15. Kalau ikut takwim ataupun dia punya cycle, untuk pilihan raya umum sesuatu dewan dalam tempoh 5 tahun. Dalam tempoh 5 tahun, sekiranya kalau misal kata Sultan berkenan untuk lebih awal dibubarkan, maka pilihan raya umum itu akan berlaku lagi. 1. Nombor 2.
Kalau sekiranya pilihan raya umum berlaku, ni bukan pilihan raya umum Dewan Negeri, pilihan raya umum berlaku iaitu Parlimen, maka Johor akan melaksanakan hanya satu pilihan raya, itu pilihan raya kerusi Parlimen. Dan kemudian apabila ada satu kekosongan luar jangka, contoh YB yang dilantik tadi, mungkin akan terjadi hilang kelayakan ataupun kematian ataupun letak jawatan, maka pilihan raya kecil boleh berlaku. Jadi possibility itu untuk cycle PRU confirm, tapi untuk cycle-cycle yang lain seperti PRK kita tak tentu. Wallahu a'lam bishawab. Okey, baik, nampaknya itu sahaja soalan yang mampu untuk kita jawab bagi sesi soal jawab bersama pelajar pada hari ini, kerana seperti biasa masa amat mencemburui kita. Jadi tidak lupa juga untuk saya ucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada Encik Amir Syafrizan di atas kesudian meluangkan masa sekaligus menyampaikan input-input yang cukup berguna buat para pelajar mengetahui mengenai undi 18. Diharapkan kepada para pelajar agar dapat menggunakan segala informasi yang telah disampaikan sebentar tadi buat kegunaan pada masa akan datang dan tidak hanya sekadar masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Justru itu, diharapkan kepada para pelajar, sekiranya anda ingin berkongsi pengalaman anda sepanjang minggu haluan siswa, jangan lupa untuk tag kami di laman sosial Instagram, TikTok dengan kata nama @MHS_UTHM dengan hashtag MHS 2021-2022, hashtag Student Life, hashtag Kami Hussein. Sekian sahaja pada saya, Jasmine Jaafar, moderator anda. Kita berjumpa pada slot seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.